Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini hari Ahad 5 hari bulan 4. Kita dalam pelajaran ibadat. Tajuk yang baharu iaitu pelajaran yang keempat. Tajuk pengertian wudu. Okey. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini tajuk wudu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan wudu? Apakah erti wudu? Wudu pada bahasa ialah mengambil air sembahyang. Okey, pada bahasa ialah mengambil air sembahyang. Okey, wudu pada istilah pula ialah membasuh anggota tertentu, iaitu anggota wudu dengan menggunakan air mutlak berserta niat mengangkat hadas kecil. Bila hendak berwudu, kita mestilah membasuh anggota-anggota wudu, mestilah gunakan air mutlak. Tak boleh menggunakan air lain. Dan mestilah disertakan dengan niat mengangkat hadas kecil. Jika kita berwuduk tanpa niat, ia tidak dinamakan berwuduk. Jadi, erti wuduk pada bahasa ialah mengambil air sembahyang dan pada istilah ialah yang kita dah terangkan tadi. Okey, jadi seterusnya kita masuk hukum berwuduk. Apa dia hukum berwuduk? Okey, kita diwajibkan berwuduk jika hendak melakukan ibadat seperti solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran. Jadi, bila kita nak melakukan ibadat-ibadat yang disebutkan tadi, contoh seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran, kita diwajibkan berwuduk. Apa hukum jika kita melakukan ibadat-ibadat tersebut tanpa wuduk? Jika kita melakukan ibadat seperti solat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran tanpa wuduk, solat kita atau ibadat yang kita lakukan tadi tidak sah. Kerana apa? Kerana tiada wuduk. Jadi, jika kita hendak melakukan solat atau tawaf atau menyentuh dan membawa Al-Quran, hendaklah kita berwuduk terlebih dahulu. Okey, yang seterusnya, apakah dalil wudu? Apa dalil wudu? Okey, dalil wudu diceritakan dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Artinya, basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu hingga siku dan sapulah sebahagian kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki hingga buku lali. Jadi, ini adalah dalil yang diperintahkan untuk kita wajib berwuduk. Okey. Kita terangkan faghsilu wujuhakum. Okey, Allah perintahkan apa pada ayat yang ke-6 dalam surah Al-Maidah itu tadi? Faghsilu wujuhakum, iaitu basuhlah muka kamu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua belah tangan kamu hingga siku. Okey. Jadi Allah perintahkan kita untuk basuh muka dan basuh kedua belah tangan hingga ke siku. Dan seterusnya, wamsahu biru'usikum. Allah perintahkan kita untuk sapulah sebahagian kepala kamu. Jadi bila berwuduk, Allah perintahkan kita untuk basuh juga kepala. Dan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua belah kaki hingga ke buku lali. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu tadi, Allah perintahkan kepada kita untuk membasuh empat anggota. Yang pertama, Allah perintahkan kita wamsahu faghsilu wujuhakum, yang bermaksud basuhlah muka. Allah suruh kita basuh muka. Dan yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, iaitu basuhlah tangan hingga ke siku. Dan yang ketiga, wamsahu biru'usikum, iaitu basuh sebahagian kepala. Dan yang keempat, anggota yang keempat ialah wa arjulakum ilal ka'bain, iaitu basuhlah kedua belah kaki hingga ke buku lali. Jadi Allah perintahkan kita bila berwuduk basuh keempat anggota yang disebutkan itu tadi. Okey. InsyaAllah, alhamdulillah pelajaran kita habis setakat ini saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada pelajaran akan datang.
Tapi sebelum kita habiskan pelajaran kita pada hari ini, kita sambungkan kita sambung latihan. Yang pertama, soalan yang pertama ialah nyatakan pengertian wuduk. Bila ditanya pengertian, jadi kamu kena tengok pengertian di situ ada disebutkan pengertian pada istilah sahaja atau pada bahasa sahaja. Kalau dia ada sebut dua-dua pada bahasa dan juga istilah, tuliskan dua-dua pengertian tersebut. Soalan yang kedua. Sebutkan ibadat yang diwajibkan berwuduk. Sebutkan apa ibadat yang wajib kita berwuduk sebelum melakukan ibadat tersebut. Yang ketiga. Apakah hukum solat tanpa wuduk? Apa hukum solat jika kita lakukan tanpa wuduk? Ustazah nak anak-anak semua salin soalan-soalan ni di dalam buku tulis dan hantar Pak Ustazah hari ini juga. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.